Aku tak sangka kau terpedaya dengan tipu helah aku. Kau perlu hadapi hidup ini sendiri. Selamat datang ke hari jadi saya. Bawa dia kepada aku. Biar aku sendiri yang ajar. Makan berlebihan, sakit otot dan cepat marah berlaku kerana stres. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, saya tahu sekarang ni zaman ramai orang bermain dekat TikTok, ramai orang nak mula channel sendiri dan mula nak dapatkan look yang profesional, nak dapatkan sound yang profesional, tapi tak tahu macam mana nak mula. So saya akan cuba bantu setakat mana yang saya tahu melalui pengalaman saya sendiri. So harap konten pada kali ini dapat membantu. Di samping saya juga sedang mencari niche yang baru untuk saya rebrandingkan semula saya punya channel yang ini sekarang ini. And memandangkan saya pun sekarang ini alhamdulillah tahun ini saya mula dapat job buat VO, dubbing, voice acting. So why not saya cuba dulu yang ini dengan bagi tips tentang mic yang saya pernah guna. Mic apakah yang sesuai untuk orang yang nak buat voice over, mic manakah yang sesuai untuk pengguna TikTok biasa, pengguna YouTube biasa yang hanya sekadar nak sampaikan suara mereka sahaja. So kita akan go through pro and cons setiap mic yang saya ada, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Okey, perkara yang kita akan ambil kira adalah harga mic, kualiti pembuatan mic dan juga kualiti sound mic tersebut. Okey, kita akan mulakan dengan BM800. Okey, ini adalah mic yang paling murah. Okey, bila saya kata murah, sekitar dalam 40 hingga ke 50 ringgit. Murah kan? Okey, dari segi pembinaan dia pula, saya rasa macam dia punya jaring-jaring ni agak banyak ruang untuk angin masuk. So kalau macam huruf B ke, so boleh ada masalah angin, ataupun kalau dalam istilah audionya kita panggil plosive. Body dia macam besi tapi macam tak berapa kuat sangat. Dan saya tak yakin kalau kita drop terjatuh benda ni, isi dalam dia akan survive dengan elok. Dan kita try buka. Oh, boleh buka rupanya. Selama saya ada benda ni, saya tak pernah try buka pun. Okey, dia ada sekeping besi. Besi ni, okey, cover bawah dia and isi dalam dia. And ni nak kena buka skru, so saya tak nak kacau dalam. Kapsul dia dekat dalam ni. Okey, korang boleh nampak kapsul dia tu. So kalau dari segi melihat dia punya chip dekat dalam ni macam tak begitu complicated sangat. Untuk harga semurah 40 hingga ke 50 ringgit ni saya rasa okey lah kot. Tapi apa-apa pun, jom kita try sound dia. Jom. Setiap mic XLR yang saya ada, saya akan menggunakan mixer saya, iaitu MG10XU Yamaha, dan saya akan menggunakan dengan setting yang sama untuk setiap mic. And untuk ujian sound ni pula, saya tidak akan menggunakan sebarang plugin ataupun adjustment di dalam software saya. So saya akan bagi korang dengar sound yang betul-betul daripada mic tersebut. Okay, so sekarang kita dah pasang mic BM800 dekat stand ni. Tak tahulah okey ke tidak bunyi dia kan, tapi kita try. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Okey, ni saya cakap direct untuk test dia punya plosive macam huruf P. Pertama sekali, P. Peter Piper pick a pack of picker pepper. A pack of picker pepper Peter Piper pick. Alright. Saya rasa korang dapat dengar bunyi P. Bunyi angin hentak dekat mic tu. Okey, dia angin tu sampai kepada dia punya kapsul kat dalam tu. So itu yang menghasilkan bunyi P. So ini sound dia tanpa menggunakan pop filter. Okey, ini bila kita menggunakan pop filter. Peter Piper pick a pack of picker pepper. Dan jom kita diam dengar dia punya noise.
Okey, mic yang seterusnya ATR 2500. Ini dia. Okey, ini adalah mic yang paling lama saya pakai. Saya beli second hand daripada member saya. And saya pakai benda ni banyak saya buat untuk sampel VO, sampel voice acting. So banyak jasa jugalah mic ATR 2500 ni kepada saya. And ini adalah satu-satunya mic USB yang saya ada. And mic USB ni dia tak perlukan interface ataupun mixer. Kita boleh cocok terus daripada kabel dia yang ini. Dari sini terus masuk ke dalam komputer kita ataupun laptop kita. Okey, harga dia sekitar 500 ke 600. Kalau untuk nasib korang boleh dapat dalam 400 lebih. Okey, kalau korang jumpa yang 400 lebih, boleh ambil. Tapi biasanya dalam 500 lebih lah. Okey, binaan dia kalau korang pegang pun dia dapat rasa berat dia. Dia agak berat. Cuma pada bahagian ini agak plastik sikit. Okey, sini dia punya feeling dekat area sini agak plastik. And dia ada lubang untuk headphone. So korang boleh terus dengar daripada mic. So daripada mic ni korang boleh dengar straight terus. Okay. And dia ada butang volume up and down kat sini. And lampu indikator dia adakah dia power ataupun powered on ataupun tidak. Okay, dia akan menyala warna biru. So daripada besi ni saya rasa dia agak kukuh, agak strong. Boleh jadi senjata. Okey, USB mic. Kelebihan USB mic adalah kita tak perlukan interface ataupun mixer macam saya pakai ni. Dia boleh cocok terus daripada sini terus masuk ke dalam komputer. Senang, simple. Tak payah fikir banyak. Tetapi kekurangannya pula, korang tak boleh nak control sound korang. Okey, segala input dia punya volume ke apa ke terserah kepada mic ini ataupun adjustment daripada PC ataupun laptop korang. Tapi dengan mic ni korang boleh jimat tau, pasal korang dah tak perlu beli interface, tak perlu beli mixer, tak perlu sound card. Daripada sini straight masuk ke dalam komputer. Dan sekarang jom kita dengar bunyi dia. Jom. Okay, so ini adalah sound daripada mic ATR 2500. So beginilah bunyi dia. And seperti yang saya katakan tadi, kita dah tak boleh nak buat apa. Kita kena pasrah. Apa saja sound yang mic ni bagi kepada kita, kita kena terima. And jom kita try dia punya plosive, okay? Okay, dengan pop filter. Okay, ini adalah sound dengan pop filter. Okay, so itu sound yang korang dengar. And seperti yang korang perasan, saya kena rapat sikit dengan mic ni pasal saya melihat waveform yang dekat sini dia macam tak capture sangat. So ini kelemahan mic ni, dia tak dapat nak capture begitu kuat. So bunyi dia agak perlahan sikit. So kita kena rapat dengan mic. And mulut jangan hadap mic, kalau tak nanti kan dia akan plosive. So menghadap ke arah lain sikit. And sekarang jom kita diam sekejap, kita dengar noise daripada mic ni. Okey, cukup dengan mic ni. Jom kita pergi kepada mic yang seterusnya. Jom. Okey, dan ini adalah mic yang paling kerap saya gunakan sekarang ini. Juga dikeluarkan oleh Audio Technica, iaitu AT2020. Okey, harga mic ini, mic saja tak termasuk dia punya shock mount dia, tak termasuk dengan stand. Hanya mic sahaja boleh dapat dalam sekitar 300.5 hingga ke 400.5. Lebih kurang itulah harga dia. Dan dari segi dia punya pembuatan dia, besi dia level yang sama, hampir sama macam AT2500 tadi. Sorry, ATR 2500. Besi dia yang agak tebal, cuma nipis sikit kalau nak dibandingkan dengan ATR 2500 tadi. Yang ni dia nipis sikit, tapi so far saya rasa saya berpuas hati. Cuma saya belum yakin kalau dia terjatuh dengan tak sengaja macam mana. Na'udzubillah min zalik. So ini adalah sound yang korang dengar daripada awal video saya. So sekarang ni saya bagi dengar tanpa editing daripada software.
bulat-bulat daripada mic ini sahaja. So ini adalah sound yang korang dengar direct daripada mic tanpa diedit, tanpa dibuang noise, tanpa di equalize, tanpa dynamics. Okay? Hanya mic ini semata-mata. Okay, inilah sound dia. Ini sound yang kita boleh dapat daripada mic tersebut. Mic inilah. And kita buat cubaan plosive dia. Pa 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 pa. Peter Piper pick a pack of picker pepper, a pack of picker pepper. Peter Piper pick. Pam 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 pam. And untuk ujian plosive ni memang biasalah, kita akan overkan sikit huruf P tu kan. So jangan terkejut lah. So sekarang ni kita dengar silent untuk dengar noise dia sahaja. Okay, so jom kita pergi kepada mic yang seterusnya. Sennheiser MKE 600. Jom! Okay, Sennheiser MKE 600. So ini adalah bunyi dia. And ini adalah shotgun mic, satu-satunya shotgun mic yang saya ada dalam pegangan saya sekarang ini. And untuk shotgun mic ni saya tak boleh nak cakap direct sangat pasal saya tak pakaikan dia punya windshield, dia punya pop filter dia. Dia punya filter sini ada dekat sini. Saya buka dulu biar korang dengar dulu sound dia. And untuk harga dia agak mahal. And harga dia sekitar 1,300 hingga ke 1,600. Okay, boleh cecah dekat 2,000 juga. So sekitar itu harga dia. So korang kena pandai-pandai pilih lah dekat dekat Shopee ke kat mana-mana ke yang korang beli. Tapi untuk barang-barang teknikal macam ni, saya cadangkan jangan beli di Shopee. Pergi ke kedai dan pilih sendiri dan cek sendiri barang. Pasal benda ni melibatkan shipping, memanglah dia akan hantar dalam bekas yang ada anti-shock apa semua. Tapi saya cadangkan biarlah kita pergi ke kedai sendiri untuk beli barang-barang teknikal macam ni. Okay. And pembuatan dia so far Sennheiser, come on Sennheiser kot. Okay. Pembuatan dia agak kemas dan besi dia saya agak yakin. Cuma yalah, still saya tak berani nak terjatuhkan dia ke apa ke. So saya harap tak adalah peristiwa terjatuh dan sebagainya. Okay, dekat body dia ni kita ada pilihan sama ada kita nak pakai bateri ataupun kita nak pakai phantom power. Macam saya menggunakan mixer saya ni. Mixer ni dia mampu supplykan phantom power 48 volt daripada mixer terus masuk kepada mic untuk powerkan mic ini capture sound. Dan normally shotgun mic macam ni kita pacak dekat kamera and kita boleh shoot. And kelebihan dia adalah dia punya ketirusan capture dia tu. So pendek kata dia boleh mengurangkan bunyi-bunyi di sekitar yang lain. Okay, so dia fokus betul-betul di depan sahaja. Okay, kalau saya cakap dekat sini pun korang boleh dengar lagi kan. So agak bagus juga mic ni. So ini adalah mic kedua kegemaran saya setakat ini. So sekarang kita bincangkan tentang sound dia. So ini adalah sound dia. Okay, di body dia ni ada fungsi untuk high pass. High pass ni di makna kita membuangkan bunyi-bunyi bass. Okay, so jom kita try. So ini adalah sound setelah high pass. So korang dengar suara saya kurang bass. Okay, kalau korang pakai headphone korang dapat dengar. So fungsi ini adalah untuk mengurangkan bunyi angin, bunyi getaran. Macam contoh kalau bilik korang ada aircon, kadang-kadang aircon tu dia ada rumble dia ada bunyi bass dia yang So bila korang pasang high pass ni, dia akan mengurangkan bunyi-bunyi tersebut. Okay, so sekarang ni kita try cakap direct dekat mic ni. Saya bukakan dulu dia punya saya tutupkan dulu high pass dia. Peter Piper pick a pack of picker pepper. So dia punya plosive dia memang sangat-sangat superb. Memang korang nak dapat dengar bunyi kuat. Angin yang masuk ke dalam ni memang sangat kuat. Pasal dia bukan condenser tau. Dia adalah shotgun mic. Okay, so capsule dia bukan capsule lah. Dia benda-benda instrumen di dalam dia lebih sensitif untuk tangkap. Pasal dia memang fungsi dia untuk tangkap lebih jauh. Okay, sekarang ni kita pasangkan dia punya filter dia. Okay, so dia kurang. Dengan agak drastik memang kurang kita dapat dengar bunyi plosive. Masih ada. Pasal saya ulangi semula, fungsi mic ni memang untuk capture jauh.
So dalam jarak yang macam ni, memang tak tangkap langsung. So jom kita diam sekejap untuk dengar dia punya noise. So okay guys, berdasarkan apa yang saya dah tunjukkan pada korang, yang saya dah demo dan saya dah explain kepada korang, pemilihan mic ni ternyata sekali di tangan korang sendiri. Okay, sorry berpeluh sikit pasal saya off aircon. Yalah pasal saya nak elakkan bunyi rumble tu kan. Pasal aircon saya bukan aircon yang dekat atas, aircon saya yang anak gajah punya aircon tu, yang kotak besar tu letak dekat atas meja. So dia bunyi agak bising. So saya terpaksa tutup aircon dan saya berpeluh sikit. So sorry kalau nampak agak berpeluh. Okey, semua mic ni kecuali dua, iaitu BM800 dengan ATR 2500. Dua tu saja saya punya. Yang lain semua adalah milik J Hunter, seorang gamers yang terkenal, J Hunter. Dan termasuklah mixer di belakang ni. Mixer tu pun J Hunter punya. So kerana dia kat rumah dia ada barang-barang lain lagi, so barang-barang ni terbiar dan tak terpakai, so saya gunakanlah, termasuk dengan headphone ni. Pemilihan mic di dalam tangan korang sendiri. So korang boleh decide mic apakah yang sesuai dengan korang. Kalau korang pergi kepada bajet, pergi mic yang murah. Kalau korang berkemampuan dan memerlukan sound yang berkualiti untuk korang, carilah mic yang sesuai. Saya dah tunjukkan bunyi-bunyi ni. Saya dah test dia punya sound. So mana yang korang suka, beli. Okay. And saya teringin nak buat lagi perbandingan dan review mic ni, tapi cuma saya ada banyak ni saja mic yang saya ada. Semoga di masa akan datang adalah syarikat-syarikat audio ni yang sudi bagi saya review barang-barang diorang kan. Bukan apa, pasal pembeli nak tahu juga kan. Pembeli nak dengar dulu sound dia. Pembeli nak tahu, nak dengar review daripada orang yang memang betul-betul bekerja dalam bidang yang menggunakan mic ni. So korang rasa okey tak kalau saya buat konten yang macam ni? Okey, adakah niche ini ataupun konten yang macam ni sesuai untuk korang tonton? Korang suka ke ataupun tidak? Kalau tak suka, tolong komen dekat bawah. Kalau suka pun tolong komen kat bawah supaya saya nak survey apa kata korang semua. And jangan lupa tekan butang like. Kalau tak suka, tekan butang dislike, tak ada hal. So itulah review yang secara ringkas, tapi kalau korang nak review lebih detail untuk setiap mic ni, please komen dekat bawah. Dan saya akan buat berdasarkan request korang. So itu saja daripada saya. Guys, thank you for watching guys. Okay. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy. Malaysia, I love you. Mwah. Aku tak sangka kau terpedaya dengan tipu helah aku. Kau perlu hadapi hidup ini sendiri. Selamat datang ke hari jadi saya. Bawa dia kepada aku. Biar aku sendiri yang ajar. Makan berlebihan, sakit otot dan cepat marah berlaku kerana stres.